Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah kerana malam ini kita dapat meneruskan majlis ilmu di dalam pusingan usrah, yang mana malam ini giliran masjid kita pada malam ini. Mudah-mudahan semangat dan keazaman kita menuntut ilmu ini termasuk di dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ulang dan baca untuk menjadi pembakar semangat kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa di antara kamu yang menempuh, keluar, mencari dan mendapatkan ilmu, yaltamisu fihi ilma, dengan niat untuk memperolehi ilmu, meninggalkan rumah dan keluarga, jauh berjalan, sahhalallahu lahu, maka balasan yang Allah sediakan untuk penuntut ilmu, talibul ilm, dipermudahkan urusan jalan untuk mereka masuk ke dalam syurga. Di kalangan para ulama hadis ada yang menghuraikan maksud dipermudahkan jalan menuju syurga itu dengan makna dipermudahkan untuk melintasi titian sirat. Kerana sebelum daripada kita bertemu dengan pintu syurga, sebelum kita masuk ke dalam syurga, kita akan melalui titian sirat, tempat yang terakhir sebelum dibuka syurga. Maka orang yang berusaha keluar siang, malam, pagi atau petang, kecintaan dan kerinduannya kepada majlis ilmu akan dibayar dan dibalas oleh Allah pada hari akhirat nanti. Malam ini seperti mana biasa kita akan sambung kembali bacaan hadis-hadis 40 berhubung dengan hadis-hadis kursi. Dan hadis yang menjadi pilihan kita pada malam ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum muttafaqun alaih. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Pasal itu kita namakan hadis kursi, kerana Nabi menyebut yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Kalau hadis nabawi ataupun hadis yang bukan kursi itu, qala Rasulullah, qala Nabi, dia tak ada yaqulullah, Allah berfirman.
Tapi bukan Quran. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Apa yang Tuhan kata? Aku, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku. Hadis yang kita akan bincang malam ini, Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya aku ini berdasarkan apa yang disangka oleh hambaku. Aku ini berdasarkan sangkaan kamu. Dan kita akan hurai nanti. Kemudian Allah sambung, wa ana ma'ahu. Sesungguhnya aku bersama dengan orang-orang yang mengingatiku. Apabila hambaku mengingati aku, zikr, zakarani. Ingat kepada Allah ni dalam banyak bentuk. Salat kita ingat, baca Al-Quran kita ingat, ibadat kita ingat, dalam hidup kita ingat, sebelum tidur, dalam tidur kita ingat Allah. Allah kata apabila hambaku mengingati aku di dalam dirinya, aku bersama dengannya. Apakah yang dimaksudkan dia bersama dengan kita? Kita tengok dalam huraian. Kemudian Allah kata, jika dia mengingati aku di dalam dirinya secara bersendirian, aku mengingatinya juga di dalam diriku. Tetapi jika dia mengingati aku di dalam kumpulan, di hadapan khalayak ramai, di hadapan manusia, aku akan mengingati hambaku itu dalam kumpulan yang lebih baik dan lebih ramai daripada itu. Hadis Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Maksudnya lafaznya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari Muslim ni kadang-kadang ada rawahul Bukhari wa Muslim. Kadang-kadang dia sebut rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh dua syekh. Kadang-kadang dia sebut rawahu Bukhari saja. Tapi dalam kedudukan dia bila dia sebut muttafaq alaih, yang disepakati ke atasnya, itu antara yang tinggilah. Okey. Maksud hadis ini, Allah ini berdasarkan apa yang kita fikir, yang kita sangka ke atas dia. Kalau kita sangka baik, maka Allah akan layan atau Allah akan memberikan yang baik. Sebab itu di antara dosa yang besar yang disebut oleh para ulama, di antara benda yang paling buruk, bersangka buruk kepada Allah. Su'udzan. Dia menyangka Allah itu dengan sangkaan yang buruk. Seperti satu orang menyangka Allah tidak akan mengampunkan dosanya, Allah tak boleh menolongnya, Allah tidak memberikan apa yang dia doa. Dia sangka Allah dalam keadaan yang tidak baik. Sangka buruk. Allah biar dia kata. Allah tak peduli kat dia. Ini satu benda yang sangat buruk. Buruk agama seseorang itu apabila dia ada satu perasaan tak elok terhadap Tuhan. Kata Al-Qadi Iyad rahimahullah, di antara maksud hadis ini adalah seperti mana yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maksud dia apa? Satu, bila kita sebut Allah ini berdasarkan sangkaan kita, jika seseorang itu menyangka Allah akan mengampunkannya, maka Allah akan mengampunkan dia. Itu maksud yang pertama. Maksudnya bila satu orang melakukan dosa, dia bertaubat.
Dan dia menyangka bahawa Allah itu tidak menutup pintu taubat. Allah itu senantiasa memberi peluang untuk dia balik kepada jalan yang benar. Allah senantiasa memberi ruang dan peluang untuk dia balik ke pangkal jalan. Dan Allah tidak pernah memutuskan rahmatnya. Jika itulah yang kita sangka, demikianlah balasan dan jawapan Tuhan ke atas kita. Pasal itu kita tak boleh ada yang disebut sebagai berputus asa daripada rahmat Allah. Tak boleh satu orang rasa Tuhan tak mau, tak peduli, atau Tuhan marah, atau Tuhan benci dekat dia. Tak boleh. Kadang-kadang ada orang bila Allah uji dengan masalah, Allah bagi masalah, Allah bagi sesuatu, dia rasa macam Tuhan nak penaya dia. Dia rasa Tuhan nak buat tak elok dekat dia. Walaupun mungkin dia tak sebut dengan mulut dia, tapi dalam hati dan fikiran dia, dia rasa seakan-akan Tuhan tidak berada dengan dia. Bila satu orang sangka macam tu, bila satu orang rasa zan bahawa Tuhan tak peduli atau Tuhan tak layan dia, maka Tuhan akan jadi seperti apa, dan Tuhan akan jawab seperti apa yang dia sangka. Pasal itu kita tak boleh. Bagaimanapun, apapun cabaran, dugaan yang kita tempuh, hendaklah kita sangka bahawa Tuhan buat semua ini di atas rahmat dan hikmah yang besar. Dan Tuhan sama sekali tak akan menzalimi hamba dia. Orang mungkin. Maka sebab itu saya nak baca pada tuan-tuan satu hadis. Sebab Qadhi Iyad kata salah satu maksud kita ni berdasarkan Tuhan ni dia ikut sangkaan kita. Sebab itu bila kita bercakap dengan orang pun kita tak boleh mendahului Tuhan ataupun menjadi Tuhan. Dengan kita kata apa? Kita kata hang ni memang tak ada harapan dah. Tak boleh, Tuhan marah. Kita ajak orang supaya putus asa. Kita suruh orang rasa Tuhan ni memang tak mau dah kat dia. Tak boleh. Sebab Tuhan tidak bersifat itu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang selalu juga kita dengar, apa kata Nabi? Adnaba abdun dhanban. Satu orang manusia dia buat dosa. Pasal itu dalam hidup kita ni tuan-tuan, benda yang paling besar, apa sahaja yang jadi peristiwa, episod, kisah, detik dalam hidup kita ini, hendaklah kita balik kepada Tuhan dengan sangkaan Tuhan sentiasa buka pintu kita. Orang mungkin tak terima ataupun orang mungkin buat tak peduli, tapi kita tak boleh sangka lagu tu dengan Tuhan. Nabi kata aznaba abdun dhanban faqala Allahumma ighfirli dhanbi. Satu orang manusia aznaba, dia buat dosa. Satu dosa. Kemudian dia angkat tangan, dia kata Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Faqala tabaraka wa ta'ala. Maka menjawablah Allah akan doa ataupun permohonan istighfar dia. Adnaba abdi dhanban fa'alima annahu lahu rabban yaghfiru dhunub wa ya'khudhu bi dhanbin thumma 'ada fa'adnaba. Tuhan kata aku ampunkan dosa dia. Allah. Dia buat satu dosa, lepas dia buat, dia taubat. Allahumma ghafirli dhanbi. Wahai Tuhan, ampunkan dosa aku. Aku merasa menyesal. Allah kata apa? Dia menyangka, dia yakin, dia sangka, dia percaya, dia tahu dia ada Tuhan yang Maha Pengampun. Padam dosa tu. Ketika dia doa tu, dia yakin, dia percaya bahawa Allah itu Maha Pengampun. Wallahu Ghafurur Rahim. Orang lain dia tak peduli. Manusia mungkin mencerca, menghina, atau manusia mungkin pandang buruk. Bila satu kita buat silap,
orang mungkin tak ingat kebaikan kita, atau orang lupa dengan 1000 kebaikan kita, tetapi Tuhan tidak pernah menutup jalan balik kepada dia. Dia kata aku ampun. Kemudian dia ulang balik dosa tu. Dia repeat untuk kali yang kedua. Setelah dia buat dosa tu, fa'adnaba faqala ay rabb ighfir li dhanbi. Kali yang kedua lepas dia buat dosa tu, tuan-tuan hadirin mukminin, dia ulang, dia patah balik. Taubat, berdosa, taubat. Dia buat benda yang sama. Rabbighfirli dhanbi. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Faqala tabaraka wa ta'ala 'abdi adhnaba dhanbin fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba. Sesungguhnya hamba-Ku telah melakukan dosa dan dia tahu dia ada Tuhan yang Maha Pengampun. Dia meminta ampun. Aku ampunkan untuk kali yang kedua. Tuhan berdasarkan sangkaan kita. Kita sangka dia ampun, kita sangka dia akan maafkan kita, kita sangka dia tak akan tutup pintu taubat itu. Dia kata fa'alima anna lahu rabban. Kawan ni senantiasa yakin dan sangka aku ampun dosa dia. Tadi dia bertaubat, dia buat balik, lepas tu dia percaya aku akan ampunkan lagi. Aku ampunkan di atas sangkaan itu. Kemudian apa yang berlaku? Kata Nabi SAW, "Thumma ada." Dia buat pula kali yang ketiga. Hadis Bukhari Muslim. Dia buat pula kali yang ketiga. Kemudian dia ulangi, "Rabbighfirli dhanbi." Ya Allah, ampunkanlah dosaku untuk kali yang ketiga. Insan, manusia. Tuan-tuan, sebab itu kita kata besar bagaimanapun kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan, berapa banyak pun kesilapan dan kesalahan yang kita lakukan, berapa kali pun kita mengulangi kesilapan dan kesalahan itu di atas tabiat insan yang senantiasa salah dan silap, Tuhan tidak pernah jemu dan tidak pernah berhenti untuk mengampunkan dosa itu. Luasnya rahmat Allah, besarnya rahmat Allah, sehingga Allah kata apa? Untuk kali yang ketiga dia mengulangi taubatnya. Allah kata, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi dhanbi i'mal ma syi'ta faqad ghafartu. Allah kata dia buat lagi dan dia percaya, kata aku akan ampunkan. Dia bertaubat lagi. I'mal ma syi't. Aku akan ampunkan. Buatlah. Ini bukan satu lesen untuk kita ulang dosa. Bukan satu kempen atau satu perkara yang makna kata tak apa kita buat banyak kali. Tak. Cuma saya nak sebut pentingnya kita faham hadis ini. Dia menjelaskan hadis yang kita baca tadi. Apapun dosa yang kita buat, jika kita senantiasa ada sangkaan baik kepada Allah, kita senantiasa percaya dan yakin bahawa Tuhan tidak akan berhenti untuk mengampunkan dosa kita, percaya dan yakinlah Allah juga akan mengampunkan berdasarkan apa yang kita yakin dan percaya. Cuma kita bimbang. Kita bimbang apa, tuan-tuan? Kita bimbang walaupun Tuhan kata malam yugharghir, selagi mana tidak sampai nyawa di kerongkong, tidak sampai nyawa di halqum, tidak sampai masa dan ajal, senantiasa pintu taubat itu terbuka. Kita bimbang. Dalam kita duk sangka kata Allah akan ampun, kita mati sebelum kita sempat untuk bertaubat.
Tapi kalau, sebab tu saya kata, kalau tuan-tuan dah tahu bila tuan-tuan mati, dah boleh baca, dah boleh jangka, ada deadline, tak apa. Soal mati, soal rahsia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Quran sebut benda yang sama. Quran kata tak ada siapa yang tahu apakah sempat dia bangkit esok. Sebab itu, peluang yang kita ada istighfar. Setengah orang dia istighfar tapi dia tak ada yakin dengan istighfar. Sebab tu orang selalu duk kalut dengan bilangan. Nabi tak pernah, kalau tengok dalam hadis, jarang Nabi duk bincang soal bilangan ni. Setengah orang dia tanya, berapa banyak kita nak istighfar, Ustaz? Setengah orang dia, aim dia, big issue dia, berapa kita nak istighfar? Istighfar tak ada dalam hadis Nabi sebut berapa-berapa. Cuma setengah riwayat dalam Bukhari Nabi sebut 70, 100. Tapi dia sebenarnya istighfar, taubat ini di atas sangkaan. Mungkin kita istighfar 3 kali cukup. Astaghfirullahalazim. Tapi dengan penuh penghayatan, dengan penuh ruh, dengan penuh sangkaan baik kita, dengan penuh yakin bahawa Tuhan akan ampun. 3 kali itu lebih besar dan lebih hebat daripada mungkin 3,000 yang kosong dan yang kata apa, tak ada makna. Orang mungkin boleh astagfirullah, 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 tapi dia tak ada ruh. Zikir ni dia kena ada ruh. Lepas itu kita lepas salat, kita duduk kan, astagfirullah. Tu kita duduk dalam kereta seorang-seorang, astagfirullah. Di samping kita rasa zauq. Zikir ni dia kena ada zauq. Tu zikir-zikir Nabi tenang. Tak hinggap, tak ramai-ramai, tak kalut, tak menjerit, tak menempik, tak ada rentak. Istighfar, tadarruan, dalam keadaan merendah diri. Subhanallah, subhanallah. Faham makna, tutur kata tertib, tak kalut, tak ajal. Subhanallah, subhanallah, nak ligan 1000 kali, nak ligan 2000 kali, nak ligan 3000 kali. Tak. Istighfar. Poinnya pada perkataan Allah, fa'alima anna lahu rabban. Dia tahu dia ada Tuhan yang Maha Pengampun. Maksudnya bila kita buat dosa, kita bertaubat. Apa sangkaan kita? Tuan-tuan sangka apa? Bila tuan-tuan buat dosa, tuan-tuan kata, Rabbi ghafirli dhambi. Ya Tuhan, ampun dosa aku. Pasal itu tak betul orang kata, buat dosa bagi habis-habis, buat dosa bagi puas, baru hang bertaubat. Hang jangan berhenti. Satgi hang main-main dah. Dan kita tahu, kita bukan nak boleh confirm, nak boleh jamin kita tak buat balik. Kita manusia. Insan. Kullu bani Adam khata'. Kita akan buat silap. Tapi kita sentiasa percaya selepas daripada silap itu adanya keampunan Tuhan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang menjelaskan ana 'inda dhanni 'abdi tadi adalah kata para ulama. Bila kita tengok Ibn Qayyim antaranya yang sebut benda yang sama, sangka baik kepada Allah ini sangat dituntut. Bila dalam hidup kita kena sangka baik. Kadang-kadang tuan-tuan, saya sebut sikit lah, antara benda yang manusia bertembung dengan Tuhan, manusia bertembung dengan Tuhan adalah dalam isu doa. Manusia berkrisis, berkonflik dengan Tuhan dalam isu doa. Apabila dia doa kepada Allah, dia nak Tuhan respon doa tu, lala tu juga. Pasal tu doa ni, tuan-tuan faham doa? Doa ni dia satu permintaan insan kepada Tuhan dengan penuh perasaan. Pasal tu Nabi kata apa?
Nabi kata Allah, innallah la yaqbal du'a min qalbin min qalbin ghafil, min qalbin lahin. Allah tidak terima doa daripada hati yang ghafil, lalai, lahun, hati yang main-main. Dan bila kita doa, kita kena yakin salah satu daripada penghalang yang tolak doa itu daripada naik, apabila dia tak confident dengan Tuhan. Saya bagi contoh mudah ya. Kita bila doa ke Allah ni, tuan-tuan doa. Saya bagi ibadat ni, kita semua, saya tuan-tuan, kita semua buat ibadat. Tak saat kita salat. Tapi benda yang ibadat satu isu. Saya boleh buat, tuan-tuan boleh buat, bahkan mungkin tuan-tuan lebih. Kita boleh mangkit sembahyang tahajud, kita boleh baca Quran, kita boleh salat sunat, kita boleh baca macam-macam. Tapi tuan-tuan rasa tak satu benda? Kalau tak rasa, ibadat itu dry, kering. Kadang-kadang orang dia say Allahu Akbar. Mungkin dia sembahyang lama. Dia sebenarnya, kita pun tak tahu. Pasal benda ni dia satu rahsia. Rezeki. Dia panggil halawatul ibadah. Kemanisan ibadah. Kalau kita salat, kita doa, kita tak rasa halawah. Kita tak rasa manis. Kita tak rasa seronok. Kita tak rasa masuk zauq ibadat itu, kita tak direzekikan benda yang besar. Setengah orang dia tak rasa nak doa. Setengah orang dia doa, tapi doa dia tu macam kosong. Walaupun mungkin doa dia cantik, bahasa Allah, mungkin kita dengar dia menangis, tapi tuan-tuan, satu orang dia doa Allah, Allahumma inna as'aluka huda. Tapi dia masuk. Dia rasa dia hanyut dalam doa tu. Dia pi dengan doa tu. Setengah orang kosong. Dia tak rasa apa. Dia minta macam tak minta. Seperti seakan-akan dia baca dalam keadaan benda tu tak masuk dalam jiwa dia. Inilah manisnya ibadat. Lepas itu satu orang dia zikir, dia hanyut. Lepas itu kita mangkit kadang-kadang awal kan, lepas subuh ke tengah malam ke, kalau orang yang rajin dia zikir sikit, subhanallah, tapi manis. Dia rasa syok, dia rasa yang orang duk sebut talazzus, dia berlazat dengan. Saya bagi contoh macam ni lah. Kita makan, ada orang dia makan tapi dia tak nikmati makanan tu, dia tak enjoy. Orang putih kata tak enjoy. Lepas itu kita dengar orang putih kata enjoy your food, enjoy your dinner. Pasal apa dia guna perkataan enjoy? Enjoy ni maksud menikmati. Sebab ada orang dia makanlah, tapi dia tak nikmati makanan tu. Makanan tu mungkin masuk kenyang macam tu, tapi dia tak rasa manis, dia tak rasa feel, dia tak rasa seronok. Macam itulah ibadat. Ada orang kadang-kadang dia makan, kita tengok dia punya ekspresi, dia muka, dia perasaan dia, feel dia, syok. Kita yang tengok pun rasa syok. Dia makan tu. Ibadat. Dia bukan setakat kita Allahu Akbar baca rukuk. Dia ada halawah. Dia ada manis. Lepas itu Nabi kata kat Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Kau bagilah kami berehat dengan semayang. Macam mana kita mayang ni satu letih kan, beban kan. Nabi dia berehat. Arihna Bilal, rehatkan kami dengan salah. Mayang rasa tenang, rasa lapang, masalah berbangkit doa, ya Allah, tak ada jalan nak keluar ni, tak ada problem, bagilah tenang. Cakap dengan Tuhan, cerita, merintih, habaq kat Tuhan. Tuhan nak dengar tak? Kadang-kadang kita kan ligan orang.
Setengah orang nak mai jumpa kita, kan? Nak dia hajat kat kita. Dia kata, "Saya sibuk main malam sekali lah, malam sekali pun mungkin pukul 10. Tak apa, saya pergi tunggu." Pasal dia nak kat kita. Dia ligan kita, dia cari kita. Kita kata minggu ni tak boleh jumpa, minggu depan lah mai. Tak apa, minggu depan pun habaq, saya pi tak apa. Ustaz tak payah mai, saya pi cari tak apa, saya pi ambil tak apa. Pasal dia hajat kat kita. Tapi kita cari tak Tuhan kata tu. Tuhan tak pernah habaq kata malam ni tak boleh, malam esok aku dengar. Tuhan tak pernah kata. Tapi kita ligan orang yang dia pun belum tentu boleh tolong. Ligan dia habaq. Tak apa, saya pergi jumpa. Saya pergi di rumah habaq pukul berapa. Tak apa, saya atur semua. Kita pipi, kita peluh. Dia kata, saya nak habaq. Ni dah kita dah bertarung tak sanggup ni nak jumpa dia punya payah. Kita lepas-lepas cerita kat dia, dia pula habaq. Saya pun tak berani nak jamin apa. Tengoklah dulu mana. Allah, aku dah habis kederat mencari hang punya susah. Dah cerita habis. Habis sangat pun dia kata, saya pertimbang tengok. Tapi Tuhan yang tidak ada halangan, yang tidak ada masa, yang senantiasa dengan kita, dia dengar. Cuma kita nak kena yakin dia dengar. Tapi kita tak ligan Tuhan macam tu. Pasal apa? Manusia bila benda yang mudah dia tak hargai. Dia pergi cari orang. Yang orang tu pun macam dia. Boleh kalau nak tolong, kadang-kadang tak boleh tolong. Ini satu bab. Pasal itu dalam hadis yang kita nak baca ni, satu orang Nabi SAW sebut, la yamutanna, jangan kamu mati. Oh, ni Nabi sebut ni. Jangan kamu mati. Melainkan dalam keadaan dia bersangka baik kepada Allah. Nabi kata jangan mati. Jangan tutup nyawa dan akhir hayat kamu. Melainkan wa huwa yuhsin. Dalam keadaan dia sangka baik dengan Allah. Sebab itu kata para ulama, bersangka baik yang paling besar dan sangat dituntut ke atas seorang manusia adalah saat ketika mana dia bertemu dengan sakaratul maut. Waktu tu. Pasal itu Nabi kata, man ahabba liqa Allah. Siapa yang dia suka Allah, nak jumpa dengan Allah, Allah suka nak jumpa dengan dia. Satu hari kata sahabat Nabi SAW pergi tengok satu orang syabab, satu orang pemuda. Nabi pergi ziarah satu orang pemuda. Masa tu dia tengah nazak, lorak lah kita sebut. Nabi fadakhala alaihi, Nabi masuk pergi tengok dia. Wasa'alahu an hal. Nabi tanya, macam mana hang? Wallah, dia rasa nak habis umur lah. Manusia dia boleh rasa lah. Nabi kata, kaifa yajiduk? Nabi kata, sekarang apa hang sangka? Halus soalan Nabi. Nabi tanya, kaifa hal? Macam mana keadaan? Dia tanya, tak ada harapan lah. Ya. So, mungkin dia akan mati lah. Dia Nabi tanya dia, dalam keadaan kau nak mati ni, dalam keadaan kau nazak ni, dalam keadaan kau dah di hujung-hujung nyawa ni, apa yang kau sangka dengan Tuhan? Atau apa yang kau rasa dengan Tuhan? Nabi tanya dia, tuan-tuan masa nak mati apa tuan-tuan duk fikir Tuhan? Habis aku. Satu orang mesti dia dihantui oleh dosa dia, sehingga masa tu dia rasa Tuhan tak ampun dia. Tapi tengok laki-laki ni jawab apa? Dia kata, ada dua sangkaan aku pada Allah. Bila Nabi tanya apa kau sangka pada Allah, dia kata ada dua sangkaan. Dia kata, yang pertama, aku harap Allah akan ampun dosaku. Dan aku harap, pertama dia punya sangkaan dia, harapan dia, ataupun dia punya rasa kepada Allah masa dia nak mati. Tuan-tuan pun kena ada perasaan ni. Aku harap
Tuhan masukkanlah aku dalam syurga. Yang kedua, aku harap, aku sangka Tuhan tak akan azab akulah. Nabi kata, apa dia rasa? Dia kata dua benda. Nabi sebut. Nabi kata, la yajtami'an fi qalbin 'abd fi mithli hadha mautin. Tak ada mana-mana hamba ketika mana dia berada pada ambang kematian, detik untuk berpisah nyawa dan badan, dan dia sangka ketika itu Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat Allah, dan dia sangka Tuhan tak akan azab dia, melainkan Allah akan memberikan syurga dan Allah akan menyelamatkan dia di atas neraka, di atas sangkaan itu. Kita bagi laluan pada azan, kita sambung sikit insya-Allah taala. Bismillah. Tuan-tuan, kata Al-Qadhi Iyad, sambungan dia tadi, jika seseorang itu memohon ampun kepada Tuhannya dengan sangkaan Tuhan akan mengampunkan dosanya, maka Tuhan akan memberikan keampunan. Jika dia bertaubat kepada Tuhannya dengan sangkaan bahawa Tuhannya akan menerima taubatnya, Tuhan akan mengampunkan dosanya. Jika dia berdoa kepada Tuhannya dengan sangkaan bahawa Tuhannya akan memperkenankan doa itu, maka Tuhan akan memperkenankan doa tersebut. Jika dia meminta kecukupan, rezeki dan urusan kehidupan dengan sangkaan bahawa Tuhan akan memberikan kecukupan, maka Tuhan akan memberikan kecukupan di atas permintaan itu. Maksudnya apa? Kejadian kita di atas sangkaan kita. Sebab itu kita tengok tadi yang hadis pertama, isu istighfar, Allah ampun, walaupun banyak kali. Pasal itu Allah sangat marah orang yang menentukan hukum sebelum dia jatuh hukum. Kita dah baca banyak hadis. Nabi kata ada dua orang yang bersaudara, seorang yang ahli maksiat, yang seorang lagi ahli ibadat. Yang mana ahli ibadat itu dia kata dengan sangkaan yang buruk. Dia kata, jika engkau mati, Allah, ni perkataan yang dia sebut dalam hadis tu, jika engkau mati, dia berkata, ahli ibadat itu berkata kepada saudaranya yang ahli maksiat tu, dia kata, jika engkau mati, Tuhan tidak akan mengampunkan dosa hang. Kata Nabi, apabila kedua-duanya dibangkitkan, ahli maksiat itu yang dimasukkan ke dalam syurga, ahli ibadat itu yang dicampak ke dalam neraka. Kemudian apabila ahli ibadat tu tanya, macam selalu kita ulang, bila dia tanya, pasal apa Tuhan layan dia macam ni? Tuhan jawab, kerana engkau mendahului keputusan yang belum aku jatuhkan. Artinya apa? Dia sangka buruk dengan Tuhan. Tuhan tak kata Tuhan tak ampun, tapi dia sangka Tuhan tak ampun kawan tu. Kita kadang-kadang bila doa, kita pergi kedai, dia panggil orang mai, dia dah masak. Kita order. Order apa maksud order? Arahan lah. Dan nasi goreng 2, teh ais ke apa ke? Kita bagi arahan. Ni saya cerita sikit doa. Pasal orang kita ni dia macam jauh sikit doa. Kita harap doa kita dengan Tuhan macam kita order tu, 5 minit tak sampai. Oh benar ya? Dengan cekak pinggang, dengan muka mata jegir. Dia dah mana dia order tadi? Kan. Tak duduk angin. Bila kita doa macam kita order kat Tuhan. Mana? Pasal itu Nabi kata, doa Tuhan akan makbulkan malam tasta'jil, selagi mana dia tak kalut, dia tak gopoh dengan doa tu.
Kita kadang-kadang bila berurusan deal dengan Tuhan, macam kita deal dengan orang tu, macam kita suruh orang tu. Orang mai buat rumah kita, berapa hari boleh siap? Aku mau siap. Tak apalah, pasal kita bayar ni Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Kita malas nak doa. Tak ada apa. Sahabat tanya, wa mal isti'jal? Sahabat kata, apa dia yang dimaksudkan dengan tergopoh-gopoh dalam doa? Nabi kata, dia doa ya Rab, ya Rab. Dia doa sekali, dua kali. Kemudian dia kata, mana? Dia tak yakin. Setengah orang tak doa langsung. Kita doa tak doa pun apa tu. Yang tak doa kaya lebih pada doa. Manusia. Doa ni, tuan-tuan, Allah dia respon berdasarkan apa yang kita perlu, bukan kita minta. Saya bagi contoh. Contoh ni selalu saya bagi, nak bagi faham. Setengah orang dia sangka dengan dia kaya, dia akan bahagia. Selalunya kita sangka macam tu. Kalau kita tanya orang pun, macam mana nak bahagia? Dia kata duit kena banyak. Pasal bila duit banyak, kita akan bahagia. Dia pun minta supaya dia kaya. Pasal tu Nabi, kalau kita tengok, dia tak minta kaya. Dia minta rasa cukup. Sekarang ni, saya nak tanya tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan nak kaya, duit banyak ke? Tuan-tuan nak daripada kaya tu datangnya bahagia? Yang mana satu? Sebab tuan-tuan kena bagi clear, nak minta apa ni, bagi ketahuan. Kadang-kadang dia pergi minta, dia pun tak ketahuan nak minta apa. Satu orang bila dia minta, ya Allah bagi ku kaya, kita nak tanya, hang nak apa sebenarnya? Hang nak duit banyak ke? Atau hang nak bila duit banyak bahagia? Dia kata, aku yang sebenarnya nak bahagia. Dan aku rasa, sangkaan aku bila duit banyak bahagia. Semua orang baca macam tu. Okey, Tuhan dia boleh bagi bahagia tanpa dia bagi kaya. Dan beramai tuan-tuan pun sama lah. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan kaya. Saya tak kaya, tapi adalah sikit bahagia. Tak kaya pun, tapi tuan-tuan saya tanya, tuan-tuan kaya tak? Kalau kaya mungkin tak ada di sini. Pasal kami tak kaya, kami main duduk, kami tak ada apa nak buat. Kami dengar pergi. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan kaya tak? Ada duit banyak dalam bank? Saya tahulah, tolak duit orang, duit tuan-tuan semua, saya tahu. Tapi saya nak tanya, kaya tak? Tak kaya. Tapi saya nak tanya, bahagia tak? Tapi tuan-tuan janganlah jawab, saya kaya pun tak, bahagia pun tak. Allah teruklah. Malang. Lebay malang pun tak semalang tuan-tuan lah kalau begitu. Korang-korang kalau tak kaya bahagia. Yang kita nak bahagia. Tapi tuan-tuan cuba baca tengok. Kalaulah Tuhan itu berikan kekayaan dan dia cabut kebahagiaan, ketika itu tak ada makna duit yang banyak. Betul tak? Sungguh tak tahulah lagu mana, tak tahu mai satu orang Sulaiman Akhlaqan. Mai habaq kata ni sekian-sekian lah. Ni ada dulu Tok Wan tinggal tanah zaman Jepun ni, adalah kami nak mai bayar 3 juta ni. Ada satu sahabat saya, dia pergi cek wang tak dituntut. Tak ada wang tak dituntut, tu boleh pergi cek di pejabat persekutuan tu. Duit lama-lama tu pergi cek tengok. Cek-cek banyak jugalah. Tuhan kalau nak bagi kaya ni, kod lubang mana pun tak payah duk jangka. Rumah kena sungai ke, apa ke, duit apa ke, tak tahu, tak kira lah. Tak tahu kaya. Tak tahu. Datangnya kaya itu berserta dengan semak perut pecah belah habis. Jangan main-main tuan-tuan. Pasal sebelum ni boleh duk bersembang elok adik-beradik, boleh duk bakang ikan termenum elok-elok dengan adik-beradik, elok-elok boleh reta sikit, tendang habis meja-meja. So tuan-tuan nak mana? Cuba habaq tu terang kat Tuhan. Ya Allah, aku nak kaya, aku nak duit banyak. Tak apa, janji duit banyak, jadi lintang pukang pun tak apa, anak bini jadi rumah mana pun tak apa, aku tak heran. Yang aku mau duit banyak. Habaq tu terang. Jadi kadang-kadang kita tak nampak Tuhan tak bagi yang kita duk kaya tu, tapi kita makan cukup. Pasal tu bagi tadi saya kata dalam kuliah subuh. Kita tuan-tuan mai ni, dah. Saya
tadi kuliah subuh. Balik dia bagi nasi lemak. Masjid tu bagi nasi lemak. Tajuk pula tajuk jenis kaya lah, kaya ni. Kaya ni saya tengok semua tak tahulah, tapi semua balik sebungkus ya. Semua balik ambil sebungkus. Balik ambil sebungkus. Pasal apa? Umur tuan-tuan. Nak boleh pi berapa bungkus? Umur saya lain. Boleh pi lagi walaupun saya tak apa nak makan sangatlah. Tapi umur tuan-tuan, meh tu nak makan minyak mana? Hakikat. Pasal tu Nabi SAW kata, Udu'ullaha wa antum muqinun. Tu syarat doa tu. Udu'ullaha, mintalah kepada Allah, wa antum, dalam keadaan kamu muqinun, yakin Tuhan akan makbulkan. Poin besar dalam doa ni, kena yakin. Dia kata yakin Ustaz, tapi lama dah duk nampak macam tak ada hasil. Tak yakin lah tu. Tak yakin. Kan? Hadirin mukminin. Mudah-mudahan satu dua perkara yang kita sebut. Dan yang paling besar sekali, jangan ada langsung perasaan sangka buruk seperti satu orang dia rasa Tuhan tak rahmat dia. Kita saya semayang Ustaz tapi duk sakit macam tu, duk semak perut macam tu, duk teruk macam tu. Nampak gaya memang saya dengan Tuhan ni tak boleh masuk. Dia tak cakap tapi kita nampak macam dia. Tuan-tuan, manusia kemuncak pada bila dia tak faham hadis ni, dia akan perah dengan Tuhan. Dia akan peras dengan Tuhan. Kita kan kadang-kadang kita pergi minta dengan orang, kita minta dia buat takhiran, kita perah ha? Dengan Tuhan. Kalau kita tak faham di atas sangkaan baik bagaimana Tuhan deal dengan kita, kita akan mai pada satu titik kita kata Tuhan pun dalam keadaan ni tak boleh tolong aku. Maka kalau kita ada di atas sangkaan itu, maka Tuhan akan lingkup biar kita. Pasal itu kita kata apa kat Tuhan? Tuan-tuan jangan lupa doa ni. Doa ni sangat, doa ni tuan-tuan amal. Kita habaq kat Tuhan apa? Wala. Tuan-tuan baca tak? Tuan-tuan jangan doa ni bagi hafal. Doa ni saya kata kira dia jatuh wajib ah. Wala takilni ila tarfati ain. Lepas sembahyang baca. Doa tu panjang tapi poin dia nak tajuk kita tu tentu. Kita habaq kat Tuhan lepas sembahyang, wala takilni, janganlah engkau lepaskan diri aku untuk aku yang jaga walaupun hanya sekejap. Wala takilni ila tarfati ain, sekelip mata pun jangan kau lepas. Aku bergantung harap kepada peliharaan dan lindungan engkau. Kalau Tuhan biar lepas, kalau Tuhan lepas tak peduli kita sekelip mata, binasa. Pasal itu Nabi ajak kita, ila tarfati ain, sekelip mata pun jangan biar kami ya Allah. Peliharalah kami dalam penjagaan dan rahmat engkau. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.